Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini aku mahu ceritakan mengenai pengalaman di sekolah. First, semasa aku di tingkatan 5, aku ada seorang kawan. Kawan aku ni dia mempunyai kelebihan. Nama dia Fika. Dia kata dia dapat kelebihan ini sejak kecil. Dan dia kata semakin lama dia membesar, penampakan makhluk halus makin kabur. Jadi apa yang dia nampak adalah bayangan kabur saja. Tapi itu tidak membuatkan aku senang hati dengan segala teguran dia. Rasa macam nak cabut saja mulut dia. Ketika itu, guru bahasa Melayu baru saja keluar daripada kelas apabila sesi mengajar sudah tamat. Terus, kawan aku itu memanggil aku ke tempatnya yang 2 langkah saja di belakang aku. Aku menghampiri dan dia kata dia nampak satu bayangan putih berdiri tegak di belakang aku dengan rambut panjang mengurai. Serta merta bulu roma aku naik. Terus aku pukul bahu dia. Aku marah dia sebab dia tegur seremba badak dia je. Kang, makhluk tu ada lagi, niaya kelas kita orang kena histeria. Tapi dia kata makhluk tu tak ganggu orang. Lagipun makhluk tu dah tak ada di situ. Mungkin makhluk tu nak belajar sekali dengan aku, katanya. Rasa nak umban kepala dia je dalam meja ni. Boleh pula nak buat lawak macam tu. Kedua, semasa aku di tingkatan 3 pula. Kawan aku yang bernama Atul memang lemah semangat. Kalau ada aktiviti seperti perkemahan di waktu malam, memang family dia tak benarkan sertai sebab takut ada sesuatu yang berlaku. Lagipun Atul boleh dikatakan kerap kena histeria. Jadi sebelum mula pembelajaran, Atul pergi ke tandas seorang diri. Tandas itu memang berada di hujung sekali. Untuk pengetahuan semua, tandas tu memang keras sikit. Tapi dia pergi juga sebab kelas dia dekat dengan tandas tu. Bila dia balik ke kelas, semua orang rasa pelik sebab cara dia jalan tu memang menyeramkan. Bayangkan, dia jalan dengan kepala ditundukkan ke bawah dengan senyuman sinis yang menyeramkan. Kau rasa? Semua orang tak berani nak tegur. Atul hanya diam dan duduk ke tempatnya. Kawan sekelas dia rasa lain macam. Jadi, salah seorang kawan dia bergegas panggil ustaz. Nasib baik, ustaz di sekolah kami pandai berubat. Apabila ustaz datang, automatik Atul angkat kepala pandang ke arah ustaz. Semua orang dah mengundur ke belakang sebab takut. Ustaz mula baca ayat Al-Quran dengan kuat. Yang lemah semangat boleh pergi ke kelas lain untuk sementara waktu. Time tu memang kecoh sangat. Atul mula menjerit kuat sehingga dia mahu mengangkat meja nak baling pada ustaz. Kekuatan dia memang tak boleh dijangka. 10 orang kawal dia pun tak mampu nak tahan dia daripada meronta. Tiba-tiba ustaz mula bercakap dengan Atul. Kau nak apa dengan budak ni? Atul mendengus kasar. Dia pandang ustaz dengan tajam. Aku nak cari anak aku. Suara Atul bertukar garau. Kau boleh cari anak kau sendiri. Kenapa kau nak gunakan budak ni? Atul ketawa mengilai. Aku suka budak ni. Dia sama macam anak aku. Ustaz tidak tunggu lama. Dia terus membaca doa yang sepatutnya. Dihembuskan berulang kali ke arah Atul. Atul apalagi meracau, menjerit dan ada juga dia menepis kawan sekelasnya sehingga tercedera. Semakin lama, semakin kuat Atul menjerit dan dia jatuh pingsan. Sebelum ustaz pergi, dia sempat berpesan, jangan pergi tandas tu seorang diri. Sebab ustaz kata bukan satu yang ada di situ, tapi banyak. Dan aku dengar cerita sekolah aku tu dulu adalah tempat kubur tentera Jepun. Lagi satu, sekolah aku tu dulu pernah ada orang bunuh diri. Sejauh mana cerita itu aku pun tak pasti. Cuma aku nak pesan, setiap sekolah mesti ada ceritanya sendiri kan. Jadi, mulut jangan acak-acak berani. Jangan pula buat spirit of the coins dalam sekolah. Memang cari nahas tuh namanya. So, aku nak cakap terima kasih pada admin sebab siarkan cerita aku.
Kalau ada masa lapang, aku akan ceritakan pasal pengalaman kakak aku pula. Dan have a nice day. Duduk di rumah, jangan keluar rumah tahu.